Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalian ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan peluang kepada kita pada tengah hari ini untuk kembali meneruskan siri bacaan kita pada kitab Talbisu Iblis karangan Ibnul Jauzi. Dalam masa yang sama kita juga senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada fitnah dan ujian, terutamanya dari ujian yang merisikokan agama kita. Itulah perkara yang berkait dengan ujian berkaitan dengan agama. Talbis iblis adalah tipu daya iblis. Iblis tujuan yang paling utama ialah nak menipu untuk merosakkan agama kita. Kerana maksud mereka adalah dendam kepada Nabi Adam serta keturunannya, dan mereka berusaha agar apabila sampai di hari akhirat nanti, maka anak cucu Nabi Adam alaihissalam akan bersama dengan mereka di dalam neraka. Itulah janji mereka kepada Allah, dan itulah permohonan mereka kepada Allah yang Allah izinkan untuk mereka goda anak Adam sampai kiamat, melainkan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berdoa kepada Allah, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Dan kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada hari ini kita akan sambung bicara kita tentang talbis iblis terhadap ahli bahasa dan sastra. Ibnul Jauzi berkata, Iblis telah melancarkan talbisnya kepada majoriti ahli bahasa dan sastra sehingga mereka sibuk dengan ilmu nahwu dan bahasa Arab, lalu berpaling dari kewajipan yang sifatnya fardu ain. Jadi salah satu daripada talbis iblis nak melarikan orang daripada ilmu agama ialah menyibukkan dengan ilmu selain agama. Dalam kes ini ialah ahli bahasa dan sastra. Padahal banyak juga orang-orang lain yang ditalbiskan oleh iblis sibuk dengan benda-benda yang tidak berkaitan dengan agama mereka. Sebut saja seperti mengetahui ibadah dan yang lazim diketahui, demikian juga terkait adab-adab jiwa dan perbaikan hati yang lebih utama untuk diketahui, atau ilmu-ilmu tafsir, hadis dan fiqh. Jadi akhirnya mereka tinggalkan ilmu tafsir, mereka tinggalkan ilmu hadis, mereka tinggalkan ilmu fiqh, sibuk dengan ilmu bahasa sahaja. Kalau kita, banyak lagi lah yang talbis lain daripada ilmu bahasa, sibuk dengan ilmu engineering, sibuk dengan ilmu architecture, sibuk dengan ilmu seni lukisan, sibuk dengan ilmu matematik, sibuk dengan ilmu macam-macam. Tapi akhirnya apabila bertanya tentang agama, dia jahil. Itu termasuk dalam talbis. Usia mereka habis untuk mempelajari ilmu-ilmu yang bukan tujuan utama, yang sifatnya sarana penunjang sahaja. Mana semua ilmu-ilmu yang kita sebutkan tadi adalah ilmu alat, ilmu yang guna dia untuk sampai kepada ilmu yang utama, iaitulah
bagaimana menjadi hamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang memahami satu kata, seharusnya dia naik ke tahap pengamalan. Maknanya bila orang tu, maknanya dia belajar bahasa Arab untuk faham kata-kata. Bila dah sampai ke tahap faham kata-kata, pergi kepada tahap amalan. Sebab di sebalik kata tersebut ada maksud yang harus diamalkan. Namun anda melihat seorang dari mereka hampir tidak faham adab syariat kecuali ini dan itu. Kecuali kecuali sedikit. Dia tak tahu kecuali sedikit. Tidak mengenal selok-belok fiqh dan tidak pun memerhatikan kesucian jiwa dan kebersihan hati. Jadi dia hanya tahu kaedah nak baca dalam bahasa Arab, nahwu sarafnya mantap, tapi bab fiqh, bab kesucian jiwa, kebersihan hati dia tak tahu. Okey, itu salah satu daripada talbis. Jadi sibuk dengan ilmu bahasa sahaja, sibuk dengan syair, rajin belajar tapi tidak menatijahkan kefahaman dalam agama. Di sisi lain mereka memiliki kesombongan yang luar biasa. Satu sudut lain, oleh kerana mereka ni ahli bahasa, pandai baca kitab, dia hebatlah. Iblis mengelabui mereka dengan mengucap, kalian adalah ulama Islam. Sebab nahwu dan bahasa Arab termasuk ilmu inti di dalam Islam, yang dengannya lah makna Al-Quran dapat digali. Dalam masa yang sama dia rasa dia pegang kunci ilmu. Pada saya belajar dulu, kalau guru saya dia kata, kita kalau boleh faham bahasa Arab, semua ilmu lain kita boleh buka sebab kita dah ada kunci. Betul lah, tapi kalau sibuk duk gilak kunci, ya tak pergi buka-buka, mana hebat di kunci je lah. Betul lah, perkataan tu betul. Tapi dalam masa yang sama, pada sisi lain, dia merasa dia memiliki perbendaharaan, padahal dia hanya memiliki kuncinya sahaja. Sungguh argensi ataupun hujah begini tidak dapat kita mungkiri. Betul, orang yang faham bahasa Arab hebat, dia boleh baca semua kitab. Mengetahui ilmu nahwu agar boleh meluruskan lisan ketika mengucapkan bahasa Arab, serta mengetahui ilmu bahasa Arab untuk mentafsirkan Al-Quran dan hadis merupakan satu perkara yang perlu diwujudkan, malah harus direalisasikan. Kita setuju, semua orang kena belajar bahasa Arab, semua orang kena faham untuk memahami bahasa Al-Quran. Adapun selain itu bukanlah tujuan utama. Maknanya belajar tu untuk tahu, kaji Quran, kaji hadis, untuk faham tentang agama. Selain daripada itu bukanlah tujuan utama. Sedang menggunakan seluruh waktu guna meraih sesuatu yang bukan tujuan utama, padahal ia jelas tidak penting, dengan meninggalkan yang penting termasuk kekeliruan. Yang inilah kekeliruannya. Apa dia? Guna waktu yang ada, seluruh waktu digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan tujuan utama. Okey? Bahkan lebih mementingkannya dibanding sesuatu yang lebih bermanfaat dan tinggi darjatnya. Seperti ilmu fiqh dan hadis, termasuk ketertipuan. Bukan sekadar orang panggil lebih mengutamakan. Okey? Malah dia lebih mementingkannya daripada yang lebih bermanfaat. Itulah kekeliruan. Lalu dia kata, ini poin kod perkataan ni. Yang ni kena kod, cantik ayat ni. Seandainya saja usia manusia itu cukup untuk mengetahui segala sesuatu, tentu menguasai semua itu sangatlah baik. Kalau umur kita ni banyak, kita nak belajar semua ilmu yang ada atas dunia, bagus. Namun sayangnya umur kita tidak panjang.
sehingga kita layak mementingkan sesuatu yang lebih penting dan lebih utama dibandingkan sesuatu yang lain. Oleh kerana umur kita pendek, maka pentingkanlah ilmu-ilmu yang utama sahaja. Okey. Ilmu lain tu kira sebagai sampingan lah. Kerana umumnya ahli bahasa dan sastra Arab amat sibuk meneliti syair-syair jahiliyah. Kalau orang ngaji kuliah bahasa Arab, kalau cerita bahasa saja, kalau sampel dia punya kajian, kaji syair jahiliyah. Pasal nak tahu bahasa Arab. Sekarang ni lah baru ada panggil bahasa Arab Al-Quran. Guna bahasa ayat Quran untuk memerhati bahasa Arab. Tapi kalau pada asalnya malah kadang-kadang bahasa Arab Quran tu pun tak boleh nak jadikan setiap contoh kaedah tu ada nak kena ambil ayat Quran, tak juga. Kena cari juga syair-syair Arab. Yang paling baik bahasa dia adalah orang zaman dulu. Jadi dia akan pergi kepada zaman jahiliyah. Sementara tabiat mereka tidak mendapati perkara yang memalingkannya dari rutin tersebut untuk melakukan perkara wajib. Okey, perkara tersebut tidak akan menjadikan mereka berpaling untuk melakukan perkara yang wajib. Seperti menelaah hadis, mengetahui sejarah perjalanan hidup salafus salih, maka tabiat ini pun menyeret mereka ke jurang hawa nafsu, sehingga muncullah pada pribadi mereka sikap berpangku tangan yang kemudian mempermainkan sanubari mereka. Akibat kekeliruan bersikap ini, jarang sekali anda melihat mereka sibuk dengan ketakwaan atau melihat mereka mahu memperhatikan makanannya. Apa maksudnya? Apa yang dia ambil? Zaman dulu oleh orang Arab dia bagi syair, maka tempat dia duduk adalah tepi para penguasa. Sebab dengan syair-syair dia puji raja-raja, lalu diberikan hadiah. Tu dia suka macam tu. Sebab tu kerana biasanya nahwu itu dicari oleh para penguasa, sehingga seorang yang menguasainya pun akan memakan harta mereka yang haram. Harta mereka yang haram dekat para penguasa tadi. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Abu Ali Al-Farisi, seseorang yang hidup di bawah naungan Ahdud Daulah dan selain dirinya. Terkadang mereka menganggap sesuatu hukumnya boleh, padahal hakikatnya tidak boleh. Ini kerana minimumnya pemahaman agama mereka. Sebab apa minimum? Padahal ngaji banyak, tapi dia kaji hanyalah syair-syair bahasa Arab. Ini seperti yang dialami oleh Az-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim bin Sari rahimahullah. Dia menceritakan, aku pernah mengajar Al-Qasim bin Abdullah. Satu hari aku berkata kepadanya, Az-Zajjaj ni dia tukang syair ataupun ahli bahasa. Dia mengajak Qasim bin Abdullah ni seorang pemimpin, penguasa. Dia kata, aku mengajak anak kepada penguasa ni. Aku mengajak Al-Qasim bin Abdullah. Satu hari aku berkata kepadanya, bila kamu berhasil menduduki posisi ayahmu, nanti besok kamu besar jadi pembesar juga dan diangkat jadi menteri, apa yang kamu lakukan terhadapku? Al-Qasim pun kata, memang apa yang anda harapkan? Aku menjawab, kalau dapat 20,000 dinar pun tak apa dah. Itulah harapan tertinggiku. Jadi dia pun beberapa tahun berselang, tiba-tiba Al-Qasim ni betul-betul jadi pejabat jawatan menteri. Aku pun, kata Az-Zajjaj, ahli bahasa ni, aku masih tetap bersamanya, menjadi orang dekatnya. Satu ketika aku hendak mengingatkan dia akan janjinya kepadaku, akan tetapi rasa segan. Dia ingat dulu. Orang jenak ni dia ingat aku ingat dulu, aku pernah Al-Qasim pernah tanya aku apa yang aku nak kalau dia jadi menteri. Aku cakap nak 20,000. Jadi nak pergi cakap balik kepada Al-Qasim rasa malu. Tapi begitulah.
Pada hari ketiga, sejak menjabat pejabat menteri, dia mengatakan kepadaku, wahai Abu Ishaq, mengapa anda tidak mengingatkanku akan janjiku? Jadi, menteri kata, Abu Ishaq, apa tak kata kat aku janji dulu. Lalu aku menjawab, aku menyerahkannya pada ingatan anda dan semoga Allah menolong anda. Tidak perlu aku ingatkan anda terkait janji terhadap seorang pelayan, meski statusnya mengikat kepada anda. Jadi itu kerana kecerdikan tuan lah. Saya ni tak boleh lah nak ingatkan tuan. Pasal apa? Sebab status tu mengikat anda, mengikatnya. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita dekat dengan seorang, nak cakap lebih-lebih pun payah juga kan. Lalu dia berkata, adanya al-mu'tadid, ada orang lain, nama dia mu'tadid. Kalau bukan kerana dia, aku boleh bagi kepada kamu 20,000 dinar tu sekali bagi. Dia jadi menteri dah. Cuma aku khawatir kalau aku bagi macam tu, dia jadi bahan perdebatan antara aku dengan dia. Maka izinkanlah aku untuk membayar dengan cara mencicil. Mana aku bagi sikit-sikit 20,000 dinar tu. Dia pun akan jawab, okey. Dia ni ahli bahasa. Lantas dia duduk. Dan dia kata, duduk dan uruslah masyarakat. Ambillah laporan pengaduan mereka terkait keperluan utamanya dan ambillah pungutan atas hal itu. Jangan segan bertanya kepadaku terkait pengaduan yang kau sampaikan, baik yang mungkin atau yang tidak mungkin, hingga harta yang aku janjikan itu dapat kamu peroleh. Jadi dia kata gini, aku nak bagi satu sekaligus tak boleh. Aku lantik kamu jadi wakil untuk ambil aduan manusia. Nanti kalau orang bagi duit, ambil kat kamu. Ambillah duit tu kat kamu kalau orang bagi duit. Jadi dia pun, okey. Dia pun jadilah antara dia dengan menteri ni, jadi orang tengah. Setiap kali orang buat aruan ke apa, kemudian orang bagi duit kat dia, dia pun ambil. Okey. Aku pun melakukan perintah tersebut. Setiap hari aku menyetorkan, mengumpulkan pengaduan mereka kepada Al-Qasim. Lalu dia mendatanganinya sebagai tanda akan direspon. Menanda tanganinya, makna dia pun sign, kata okey, benda ni siapa kat dia. Kadang-kadang dia bertanya kepadaku, berapa yang diberikan kepadamu atas jasamu ini? Dia pun tanya, kamu buat ni ada tak orang bagi? Ada orang bagi duit? Lepas tu dia kata ada sekian dan sekian. Dia kata, dia menyahut, kamu tertipu, ini seharusnya setara sekian dan sekian, mintalah upah tambahan. Jadi raja kata, minta upah lebih sikit. Menteri tu kata. Menteri tadi hak janji dengan dia nak bagi tu. Hak janji ke dia nak bagi projek tu lah. Dia nak bagi duit tak ada, dia bagi projek. Bila bagi projek, dapatlah duit daripada projek tersebut. Lepas tu bila tanya macam mana projek dia tu, tak apa projek dia antara orang dengan menteri tu, dia jadi perantara. Jadi dia kata, macam mana dapat duit? Dia kata, atas usaha kamu tu. Dia kata, ada sekian-sekian. Menteri kata, minta upah lebih sikit. Aku pun melakukan saranannya itu. Aku pun terus mengutip pungutan dari masyarakat. Sedang mereka terus memberiku tip tambahan. Sehingga aku berhasil mencapai standard yang telah Al-Qasim tetapkan. Maknanya, selama duduk buat gitu, akhirnya dapatlah duit dia 20,000 dinar. Satu hari aku melaporkan perkara besar sehingga diberi 20,000 dinar pula. Bahkan lebih setelah beberapa waktu. Beberapa kemudian Al-Qasim berkata, wahai Abu Ishaq, apakah harta yang aku janjikan sudah kamu dapatkan? Kerana selama duduk kerja ni, boleh dah kau duit 20,000 dinar? Dia pun jawab, belum. Padahal dah dapat dah. Mendengar jawapan itu, dia hanya diam. Sesungguhnya sementara itu aku terus menyampaikan laporan pengaduan masyarakat kepadanya. Sesudah itu dia bertanya lagi, apakah harta yang aku janjikan sudah kamu dapatkan? Aku jawab, belum. Pasal apa? Sebab selama dia duduk situ, dia dapat duit ya. Aku menjawab demikian kerana takut akan kehilangan mata pencarian
yakni dari pungutan atas laporan khalayak yang demikian terus berlangsung sampai aku berhasil mengumpulkan harta 2 kali ganda dari jumlah yang telah dijanjikan oleh Al-Qasim. Sampai dapat 40,000 dinar emas. Satu hari Qasim bertanya kepadaku, dan kini aku malu berbohong kepadanya, maka aku menjawab, sudah ku dapatkan, semoga anda senang. Dia pun menjawab, demi Allah, kamu telah mengangkat kesulitanku. Raja ni, menteri ni, dia rasa susah lah sebab dia dah janji. Tapi bila dia kata lagu tu, okeylah, tenanglah dianya. Okay. Jadi hatiku tidak pernah tenang sebelum kamu mendapatkan harta yang dijanjikan itu. Al-Qasim kemudian menulis surat kepada bendahara yang isinya pemberian sebesar 3,000 dinar sebagai bentuk kebaikan hati kepadaku. Aku kemudian menerima dana tersebut. Setelah itu aku tidak lagi menyampaikan laporan pengaduan apapun kepadanya. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadap sang menteri. Keesokan harinya aku mendatangi Al-Qasim. Aku pun duduk di tempat biasa lalu dan dia memberi isyarat kepadaku seolah bertanya, mana laporan pengaduanmu? Dia minta laporan pengaduan seperti biasanya untuk ditandatangani. Aku memberitahu hari ini aku tidak mengambil laporan pengaduan dari sesiapa pun kerana wang yang anda janjikan sudah kudapatkan. Aku sendiri tidak tahu bagaimana boleh menghadap anda kini. Al-Qasim kata, subhanallah, apa kamu kira aku akan memutus sesuatu yang sudah menjadi kebiasaanmu dan sudah diketahui oleh masyarakat, yang dengannya kamu memperoleh kedudukan dan kehormatan di mata mereka yang mendatangi pintu rumahmu pagi dan petang tanpa sebab yang jelas? Demikian nescaya menimbulkan dugaan di benak orang bahawa kedudukanmu kini di sisiku lemah atau berkurang. Sampaikanlah laporanmu kepadaku, ambillah upah tanpa ada perhitungan. Maka aku pun mencium tangannya. Jadi bila tak dapat duit hari tu dah cukup, tak kotek dah, tak buat dah laporan. Jumpa menteri-menteri kata buatlah, sambung lagi kerja, nanti orang kata apa pula kedudukanmu jatuh. Keesokan harinya aku datang pagi-pagi guna melaporkan pengaduan masyarakat. Tiap hari aku selalu mengumpulkan laporan itu sehingga sang menteri meninggal dunia. Aku mendapatkan harta yang banyak kerananya. Jadi inilah talbis. Ilmu yang dia ada, akhirnya dia duduk tepi penguasa, jadi ambil laporan orang, kemudian dapatkan harta. Akhir sekali, mana ilmu yang dia gunakan? Tak ada. Ibnul Jauzi menegaskan, lihatlah perilaku orang yang minimumnya pemahaman agama ini. Andai orang yang memiliki kedudukan tinggi kerana ilmu nahwu dan bahasa itu tahu bahawa perbuatannya haram menurut syariat, maka tentu dia tidak akan menceritakannya dengan penuh rasa bangga. Bangga pula dia cerita dia ni sultan nak bagi kat dia atau menteri nak bagi kepada dia 20,000 dinar, kemudian begini. Bangga pula. Kerana menyampaikan pengaduan kezaliman pada sang pemimpin itu hukumnya wajib dan tidak boleh diminta pungutan atas hal ini. Orang mengadu tiba-tiba dia kutip yuran pula. Padahal dia ni wakil, dilantik. Demikian pula dalam persoalan terkait urusan kenegaraan yang memang surasi menteri, maka dengan ini darjat fiqh terlihat berbeza dengan ilmu yang lain. Baik, ceritanya disibukkan daripada ilmu agama. Baik, seterusnya talbis iblis terhadap para penyair. Iblis telah melancarkan talbisnya kepada para penyair dengan menimbulkan perasaan bahawa mereka ini adalah ahli sastra yang dikurniai kecerdasan yang membuat mereka lebih unggul daripada orang lain. Maka zat yang memberikan keistimewaan ini pasti akan memaafkan dirinya dari segala kesalahan. Jadi penyair-penyair ni orang cerdik pandai. Dengan kecerdasan yang ada, dia rasa Allah Ta'ala akan memberikan keistimewaan kepada dia dan akan memaafkan dia dari segala kesalahan. Oleh kerana itulah anda melihat mereka berkelana ke berbagai tempat, kemudian menebar kebohongan,
melontarkan tuduhan zina, mengejek manusia, menistakan kehormatan seseorang, atau berikrar, bersumpah atas terjadinya perbuatan keji. Paling tidak seorang penyair akan memuji-muji orang lain sampai yang dipuji-puji itu takut akan penghinaannya, sehingga dia memberikan harta sebab takut keburukannya akan tersebar. Orang zaman dulu penyair, zaman lah ni apa dia? Influencer dia panggil. Zaman dulu penyair ni raja suka duduk. Dia dapat pasal apa? Raja nak pengaruh. Jadi kalau orang ni puji raja, dia pun seronok. Raja dia dapat duit, raja bagi duit. Dan raja pula sampai ke satu tahap takut kepada penyair-penyair ni. Nanti kalau penyair tu buat satu syair hentam raja, hentam penguasa, habis. Jadi akhirnya dia dapat, dia kena penyair-penyair ni disapuk oleh sultan atau raja atau pembesar supaya dia dapat faedah daripadanya. Zaman dulu penyair, zaman lah ni influencer. Bahasa zaman lah ni lah. Baik. Di pihak lain, para penyair dan ahli sastra tidak segan memakai kain sutra, juga berdusta, manakala menyanjung sehingga melampaui batas, serta berkumpul untuk berbuat kefasikan, meminum arak, melakukan perbuatan maksiat lainnya. Padahal mereka ni ahli sastra dan juga bahasa kita influencer atau penyair ni, dia ni mempunyai kefasikan, minum arak dan melakukan perbuatan maksiat lainnya. Salah seorang dari mereka berkata, aku dan beberapa sastrawan berkumpul lalu kami melakukan ini dan itu. Alangkah jauhnya mereka dari kebohongan. Sepatutnya orang-orang cerdik pandai, tidak tertipu macam tu. Mengaku ahli sastra serta orang beradab, padahal adab mereka, adab kepada Allah ialah dengan bertakwa kepadanya. Percuma sahaja mereka cerdas, sia-sia je kepintaran yang Allah Ta'ala bagi, kerana kecerdasan yang digunakan hanya untuk mendapatkan harta dunia dan sama sekali tidak ada nilainya. Tiada gunanya keindahan kata-kata mereka, sebab dia penyair, cakap dia bagus. Kerana kata-kata itu tidak dipandang indah di sisi Allah kalau yang mengucapkannya tidak bertakwa kepada Allah. Jadi mereka ni dianggap orang sambedi sebab dengan ilmu penyair mereka, dengan ilmu syair mereka. Tapi mereka menyimpang daripada agama. Talbisnya mereka ni akan dapat duit banyak dan sebagainya. Tapi cerdik tidak digunakan untuk agama Allah. Ini talbis iblis. Jadi dia guna macam-macam cara. Majoriti penyair dan sastrawan akan marah-marah, kufur atas nikmat yang diberikannya, serta mencela takdir ilahi ketika rezekinya sempit. Kebanyakan mereka bila dalam keadaan rezeki sempit, mulalah keluar syair-syair yang kufur, yang mencela takdir. Contoh nyatanya apabila perkataan salah seorang dari mereka berupa bait-bait berikut: kala semangat raih keutamaan melonjak tinggi, keberuntunganku tetap menempel di tanah. Betapa sering masa membuat diri ini begitu sedih, betapa sering zaman yang zalim berbuat buruk atasku. Dia mencela zaman. Mana boleh Nabi larang kita mencela zaman. Mereka lupa bahawa dosa-dosa lah yang menyebabkan rezeki sempit. Mereka menilai dirinya berhak memperolehi kenikmatan beserta keselamatan dari ujian, tapi mereka tidak pernah menyadari ehwal apa yang diwajibkan atas makhluk, iaitu menjalankan perintah-perintah syariat. Maka kepandaian pun mereka lenyap ditelan kelalaian. Cerdik tapi sia-sia. Cerdik tapi sia-sia. Akhirnya tak menyimpang dari agama. Hak inilah hak kita duduk bimbang atas diri kita dan juga orang lain, sifat menyimpang daripada agama. Kadang-kadang dengan telefon boleh jadi zaman lah ni, kadang-kadang dengan hobi boleh jadi zaman sekarang ni,
kadang-kadang dengan harta yang bertimbun-timbun, macam-macam kita disibukkan daripada agama. Sebab tu saya katakan di awal tadi, syaitan dia tak kisah untuk kalau dia dapat bagi, tapi bukan hak dia lah. Kalau dia dapat bagi harta kepada orang, dia akan bagi, dia tak kisah. Dia sanggup untuk tidak lalaikan orang, tak goda orang. Kalau orang dah buat maksiat, dia berlepas diri, tak payah gadai lebih-lebih, tak payah goda lebih-lebih, dia akan buat maksiat dah. Tapi dia akan bersungguh-sungguh syaitan ni untuk menghalang orang yang mana dekat dengan Allah agar menjauhkan diri dari Allah. Cara dia tak kisah. Okay? Cara dia tak kisah. Sebab itu sampai ke orang tahap orang cerdik pandai ni, intelligent, tapi sayangnya kecerdasan mereka tidak digunakan kepada agama Allah. Okey? Cerdik dah tapi tak guna untuk agama. Berapa ramai orang cerdik akhirnya bila tidak kerana Allah, akhirnya kecerdikan dia atau menterbalikkan dia. Zaman sekarang ni bukan penasihat kepada menteri ni salah satu daripada job dia lah. Tapi sebenarnya oleh kerana para penyair zaman dulu, mereka adalah orang yang memiliki pengaruh. Dia kadang-kadang tak ada jawatan. Dia dijemput datang ke istana, bawa syair-syair, akhir sekali syair dia disebarkan. Syair dia disebarkan, orang puji raja dengan syair dia. Kadang-kadang dia cela seseorang dengan syair dia. Oleh kerana syair ni adalah media yang mudah berpindah. Syair ni oleh kerana dia bentuk mudah untuk dihafal, dia ingat. Sebab tu ulama dulu, orang-orang cerdik pandai, dia buat syair, tapi syair yang simpan ilmu agama. Kita panggil matan. Dia buat matan. Nazam. Nazam ni maksudnya dia buat matan tapi dalam bentuk syair. Kalau matan biasa mungkin matan yang ni lah, matan yang ayat-ayat pendek, tapi kalau nazam, dia buat matan dalam bentuk syair. Dia susun-susun sehingga orang mudah ingat. Sehingga orang mudah ingat. Jadi para penyair yang tidak beriman ni, yang dia buat syair apa? Syair puji wanita, syair puji penguasa. Sehingga kalau penguasa dipuji oleh syair dia, orang akan baca syair tu, dan penguasa pun jadi berpengaruh. Jadi masyarakat ada kesan terhadap syair-syair mereka. Sebab tu saya guna istilah influencer. Walaupun hari ni influencer kita tak baca syair dah. Dia buat TikTok, dia buat Facebook, dia buat IG, dia bukan, kadang-kadang tak perlu cakap pun, hanya dengan memek muka dan sebagainya, tapi fungsi mereka samalah dengan penyair zaman dulu. Sebab tu kadang-kadang ada sampai zaman lah ni, mungkin zaman dulu artis-artis dekat dengan para penguasa, tapi zaman sekarang ni yang dekat dengan penguasa adalah unit media, kan? Jadi sebab itu akhirnya mereka ni sanggup untuk langgar apa saja, termasuklah agama, demi mendapatkan keuntungan yang ada. Itu dari sudut kita lah ni. Tapi yang Syekh kita sebut ni tentang ilmu-ilmu para penyair. Baik, akhirnya kepandaian mereka lenyap ditelan kelalaian. Cerdik yang ada pada dia tak ada manfaat sedikit pun pada agama. Okey, yang seterusnya, talbis iblis atas ulama yang sempurna ilmunya. Ni bahaya. Tadi kita kata ulama pada ahli tafsir, ahli hadis, ahli Quran, ahli bahasa, para penyair. Ni menguasai cabang-cabang ilmu. Tiba-tiba ada seorang yang menguasai semua ilmu pun tak terlepas daripada talbis iblis. Tak terlepas. Ibnul Jauzi mengatakan ada sejumlah orang yang mempunyai semangat tinggi sehingga berhasil menguasai berbagai disiplin ilmu.
ilmu syariat seperti Al-Quran, hadis, fiqh, sastra. Ada belaka pada dia. Terhadap orang-orang seperti inilah iblis datang dengan tipu muslihatnya yang samar, kemudian membuat mereka menilai, kemudian ia membuat mereka menilai diri sendiri sebagai orang besar kerana sudah mendapatkan berbagai ilmu syariat dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi talbis iblis tu kerana orang ni hebat sangat, ilmu ada belaka, dia datang dari sudut angle lain. Dia menampakkan bahawa hebat kamu ni, orang besar kamu ni. Di antara mereka ada yang terpikat oleh tipu daya iblis sebab kelelahannya yang panjang dalam menuntut ilmu. Terhadap orang yang demikian, iblis pun membayangkan indahnya kesenangan hidup di matanya. Jadi bila dah ngaji banyak dah ilmu, iblis datang, dia kata apa? Mau sampai kapan kamu bersusah payah seperti ini? Dia ngaji susah. Kamu ni ngaji lama dah susah. Sampai bila nak susah lagu ni? Iblis bisik dia. Beristirahatlah, berhentilah ngaji, tak payah. Tak payah mengaji. Biarkanlah jiwamu merasakan kesenangan. Kamu ni kalau pergi minta kerja dah boleh dah, jawatan tu, jawatan ni, jawatan. Kadang-kadang tak minta kerja pun kamu ni pakai cukup dengan ngajar, tak payah ngaji dah. Pasal dah dapat dah keindahan dunia. Beristirahatlah dari segala tuntutan, yakni tuntutan ilmu ni, tak payah dah mengaji ilmu. Biarkanlah jiwamu merasakan kesenangan. Sungguh kalau tuh kamu terjatuh dalam kesalahan, ilmumu akan menepiskan hukuman dari dirimu. Tak apa. Kalau kamu buat salah, kamu kan orang berilmu. Pandailah kamu nanti minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Iblis juga menjelaskan keutamaan yang dimiliki ulama kepadanya. Kamu tengok ulama ni ada kemuliaan begini. Kamu pun gitulah kemuliaan. Dia pun rasa diri dia hebat, mulia dan sebagainya. Sebab ilmu dia cukup lengkap. Jika hamba Allah tidak mendapatkan pertolongannya dan mau menerima tipu daya iblis ini, nescaya dia akan celaka. Kita ni kalau lagu tu macam mana? Mesti minta dengan Allah. Kena minta dengan Allah je selamat daripada tipu daya iblis ni. Dia ni penuh tipu muslihat. Namun apabila diberi taufik untuk melawan tipu daya iblis itu, sepatutnya dia berseru kepada musuh Allah ini. Kalau dia betul-betul diberi taufik oleh Allah, dia akan lawan talbis iblis untuk merasakan dalam diri dia ni, dia orang yang somebody, yang ada kedudukan. Cara nak lawan macam mana? Dia kena jawab 3 kepada iblis. Pertama, dia kena kata apa? Ulama ni diberi keutamaan kerana ilmu. Namun apabila tidak diamalkan, ilmu tersebut tak berguna sedikit pun untuk dia. Jadi sekadar ilmu saja belum sempurna, tak ada apa lagi. Okey. Maka jika tidak mengamalkan ilmuku, pasti aku menjadi orang yang tidak faham tujuan, seperti orang yang menghimpun dan memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar, tapi dia sendiri tidak ikut makan sehingga tidak berguna dalam menghilangkan rasa laparnya. Jadi dia kena jawab, hebatnya dia, walaupun ilmu ada belaka, tak akan sempurna sehingga dia amalkan apa yang dia tak ada. Jadi kita bila tak beramal ni, banyaklah kita kurangnya. Tai ngajar ni boleh ngajar belaka. Tak, rasa macam ada belaka ada ilmu. Tapi bila tai buat, tak usah kata hak ngaji pula aku tu juga ngaji. Dia ni ngaji fiqh pun dia ngaji, hadis pun dia ngaji, tafsir pun dia ngaji, bahasa Arab pun dia ngaji. Ngaji belaka. Padahal dia tak faham mana pun dia ngaji tu, tapi dia berasa aku ni dah tahap orang berilmu dah ni. Ustaz wayak sikit dia boleh bahas. Padahal dia ustaz tu ngaji lama lagi daripada dia, ataupun ustaz tu lagi faham daripada dia. Cuma dia ni lah berasa diri dia hebat. Padahal dia hanya baru belajar. Cuma belajar banyak ilmu. Yalah. Jadi kesimpulan ataupun perumpamaannya,
Orang alim ni seperti orang yang bawa makanan. Kalau dia bagi ke orang untuk makan, dia sendiri tak makan, maka dia tidak kenyang juga. Begitulah ilmu. Kalau dia ajar orang ramai, betul orang tu ada manfaat, tapi dia sendiri tak amal ilmu dia, maka dia tidak mendapat manfaat daripada itu. Dan ini yang berlaku kepada iblis, kepada ulama yang cukup. Iblis datang supaya dia rasa dia ni hebat dan dia tidak bersungguh-sungguh dalam bab beramal. Tak apa, nanti anak mau ramai lagi sayang lagi hebat ulama-ulama saja. Kawan-kawan kita pula ulama A, B, C, D. Tak cukup 10 jari kawan kita yang ulama. Dia kata aku tak apa, kawan-kawan aku ulama belakang, hebat-hebat belakang. Nanti esok-esok kita minta tolong dia lah. Padahal kalau dia tu tidak beramal, tak ada apalah. Dia sendiri tak makan, dia bagi nasi ke orang kenyang, dia tak kenyang. Kedua, jadi jawapan pertama kita kata kalau tahu saja tak cukup, kena beramal untuk elakkan rasa riak tu tersebut. Jadi kita ni kalau tengok kitab banyak, rumah kita banyak kitab, kita kena tahu bahawa banyak tu pun tak ada nak buat belaka lagi tu. Kalau boleh buat belaka memang hebat lah, tapi tak boleh buat belaka tu maknanya insaflah diri bahawa kemampuan kamu hanya terbatas. Kedua, kena ingatkan juga, aku harus menentangmu syaitan kerana mengingatkan celaan atas orang yang tidak mengamalkan ilmu. Misalnya kisah Nabi mengenai seorang lelaki yang dicampakkan ke dalam neraka yang ususnya terburai, yang mengakui aku mengajak kepada kebaikan, aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang dari kemungkaran namun aku sendiri melakukannya. Abu Darda berkata 1 kali, celakalah orang yang tidak tahu, dan berkata 7 kali, celakalah orang yang tahu atau dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi jangan rasa sombong lah. Kalau kita tahu banyak pun amal tak setanding dengan tahu kita, maka tak ada faedah juga. Yang ketiga, kena ingat agar tidak riak ni, mengingatkan hukuman yang untuk orang berilmu yang celaka dan tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti kamu iblis. Kiranya firman Allah berikut cukup sebagai kecaman terhadap orang-orang berilmu yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti keldai yang membawa kitab-kitab tebal. Kritik atas para ulama yang sempurna ilmunya. Di sisi lain, iblis melancarkan talbis kepada sebahagian ulama yang mumpuni, yakni yang mahir dalam di bidang ilmu dan pengamalannya. Ada pula hak tadi, hak ilmu banyak tak beramal. Ni mari ilmu banyak beramal pula. Iblis duduk diam ke? Datang lagi. Iblis menggoda mereka untuk menyombongkan diri atas ilmu yang dimiliki. Mari pula penyakit sombong. Tadi yang mula-mula ngaji banyak tak buat amal. Iblis kata kamu ni tak payahlah, hebatlah kau gini. Berasa hebat dengan ilmu yang ada. Kita kena jawab 3 perkara. Pertama, hebatnya itu dengan ilmu, bukan kita. Yang kedua, kena bagi tahu bahawa ancaman kepada orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Yang kedua, ada celaan kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga, ingatlah hukuman yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang tidak beramal. Okey, settle. Dia pun buat berilmu, dia beramal, datang pula talbis. Dia menyombongkan diri atas ilmu yang dimiliki, dengki kepada kawan seprofesi, sejawatan lah. Jadi dia ada ilmu, dia beramal dah, mari sudut lain pula, masalah hati. Kalau kita kata ilmu ni duduk di atas, dia mari ke bawah pula, masalah hati. Tahu hadis ngapa, Quran pun ngapa, gapo lagi, syair pun ngapa, matan pun ngapa, habis ngapa lah kau. Cukup lekat fiqhnya ada, tafsirnya ada, hadisnya ada, bahasa Arabnya ada. Tapi iblis pun mari masuk dalam bab masalah hati. Okey. Malah tak cukup dengan riya, mari pula rasa dengki.
Dengki macam mana? Dengki kalau orang tu orang ngaji pak dia je. Tak boleh. Kita dah ada follower kita, tak boleh. Kalau kita beri ke dia tu, nanti apa kata pula. Dia jadi gitu. Ingatlah bahawa zaman dulu kita tak ada follower pun. Kenapa tiba-tiba hari ni kita jadi banyak follower? Nak berubah? Tak. Tak payahlah. Berasa rendah dirilah. Jangan dengki dengan orang. Kalau tiba-tiba orang tu tengok, banyaknya follower dia, kita pun okey, alhamdulillah. Selama kalau dia nak mengajar ilmu agama, kita pun support. Kan? Serta bersikap riak semata-mata mencari kedudukan duniawi di mata manusia. Terkadang iblis menunjukkan kepada mereka bahawa semua itu, yakni sombong, dengki, riak adalah hak mereka. Iblis kata, padanlah. Kalau kita sombong pun tengok lagu mana ilmu kamu. Dia kata gitu. Okey. Terkadang juga iblis menguatkan perasaan suka terhadap semua itu dalam jiwa sehingga tidak akan meninggalkan meski mereka tahu bahawa yang demikian adalah salah. Allah Akbar. Pegang sungguh dia dalam hati manusia. Sampai ke tahap orang ilmu banyak ni, dia tahu sangat benda tu salah, tapi dalam hati dia payah nak tinggal. Dia kadang-kadang nyakit tahu banyak ni, lagi susah nak berubah daripada orang tak tahu. Tak? Dia tahu banyak, kemudian bila kita tegur, dia punya nak berubah payah. Lagi payah daripada orang hak basic tak tahu apa. Sebab tu kan baru ni kan, isu istilah bodoh-bodoh tu kan, buat bodoh-bodoh. Ingat? Bodoh-bodoh tu istilah dia maknanya kita buat-buat tak tahu sehingga kita boleh menerima teguran orang. Kita dah baru ni satu artikel seorang tunjuk, dia kata bagaimana masyarakat Jepun dan masyarakat Malaysia. Masyarakat Jepun ni kalau dia cakap, dia mesti walaupun dia tahu, dia kata tak tahu. Di sifat dia sangat merendah diri. Kalau kita tanya orang, kita tahu dah pada. Kita tanya dia, boleh tak ayat ke saya ni, salah ajar ke saya tak tahu. Ataupun kalau bini dia buat salah, dia kata apa, minta maaf lah, bini saya ni memang gini, dia tak berapa pandai mana. Padahal boleh jadi orang ni ada master PhD ke apa, dia kata. Tapi kalau cakap dengan orang Malaysia, dia tak boleh gitu. Ada seorang ni dia belajar Jepun, lepas balik ke Malaysia, orang tanya, kamu macam mana duduk Jepun tu? Adalah duduk lama jugalah. Boleh cakap Jepun tak? Dia kata, bolehlah sikit-sikit. Apa duduk Jepun lama-lama boleh sikit-sikit. Dia orang Malaysia ada lagu tu. Dia tak boleh cakap rendah. Dia kena, saya 20 tahun duduk Jepun tu, kalau kira kalau cakap bahasa Jepun tu lebih kurang cakap Melayu. Dia kena cakap gitu orang Malaysia ni. Kalau cakap dia nak buat bodoh-bodoh sikit, dia kena kecam lah, apalah. Padahal disitulah talbis. Kita rasa pandai sikit, kita rasa pandai. Ni talbis di kalangan orang. Kalau dia ngajak agama, macam mana lah ni? Boleh, beres, gini. Dia tak terima sifat rendah, minta maaf, saya tak tahu benda ni. Padahal kita tengok sahabat dengan Nabi SAW. Nabi tanya, bulan apakah ini? Semua tahu masa tu bulan Zulhijjah, tengah buat haji. Tapi sahabat-sahabat diam. Negeri apakah ini? Padahal semua tahu, Mekah. Tapi sahabat-sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Pasal apa? Sebab hak kata tu Nabi. Kita pun nak dengar, tahu Nabi nak ayat apa. Sikap merendah diri tu mesti ada. Tapi iblis ni kadang-kadang dengar orang yang cukup sempurna ilmu ni, lagi dia cukup tinggi ilmu dia, lagi payah dia nak turun ke bawah. Padahal orang-orang tua dulu kata, ular menyusur akar, tidak hilang bisanya. Tak hilang bisa kalau kita ni menyusur akar. Mana kita duduk bawah je, tak hilang bisa kita. Tak ada orang kata, dia tu jahil lah, bodoh lah, duduk dengan orang. Buat bodoh-bodoh, tak semestinya jadi bodoh. Tak, orang panggil, tunjuk bodoh-bodoh sikit. Tidak jadi bodoh dengan perkataan. Sebagaimana orang pandai-pandai buat pandai, takkan jadi pandai. Itu hanya buat-buat je. Jadi istilahnya ialah, kita
kena merendah diri. Okay. Cara mengatasi talbis iblis ini, bagi seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan dosa sikap sombong, dengki dan riak ini. Selain itu, dengan memberitahukan kepada diri sendiri bahawa ilmu tidaklah dapat menolak kesan buruk dari semua perbuatan ini. Sebabnya ilmu juga melipat gandakan azab. Sebaliknya, ilmu juga melipat gandakan azab. Kamu jangan ingat, bila kamu tahu lagu tu, dia makin okey tak? Bahkan sebenarnya ilmu tak boleh tolak keburukan dosa. Malah kadang-kadang dengan sebab ilmu tu dilipat gandakan azab. Berlipat gandanya azab tidak lain kerana berlipat gandanya alasan untuk menjatuhkan azab itu. Sebab apa? Sebab kalau buat dalam keadaan tak tahu, okey lagi. Kalau buat dalam keadaan tahu, besarlah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cara selanjutnya, kita ada berapa muka surat lagi ni? Tak ingat tak berhabis tak di sebenarnya? 1, 2, 3. 3 lagi. Sampai sini. Ada 10 minit lagi. Ataupun masa habis dah kali kira ni. Okey. Kita cara mengatasi ni. Cara selanjutnya adalah dengan mengkaji perjalanan hidup para ulama terdahulu. Okey. Kerana siapa pun yang menyemak kehidupan mereka dan yang mengamalkan ilmunya, nescaya akan memandang dirinya hina sehingga tidak mungkin bersikap sombong. Kita tengok orang-orang alim dulu, kita ni tak siapa pun tahap tu. Kalau dia tak sombong, kita lagi layak untuk tidak sombong. Atau lagi tidak layak untuk sombong. Terkadang iblis masuk ke dalam barisan para ulama ini dengan syubhah yang unik. Syubhah yang unik. Apa dia? Iblis berkata, pencarian kalian terhadap darjat tinggi bukanlah kesombongan. Kerana kalian merupakan pengawal syariat. Kalian hendak menegakkan kemuliaan agama dan melawan para ahli bid'ah. Kata-kata dan pedas yang kalian lontarkan atas orang-orang yang dengki itu ialah bentuk dari kemarahan demi membela agama Allah. Bukankah orang-orang yang dengki itu telah mencela orang-orang yang melaksanakan ajaran agama? Apa yang kalian sangka riak sebenarnya bukan riak. Sebab siapa pun dari kalian yang berpura-pura khusyuk dan menangis, pastilah dia akan menjadi panutan banyak orang. Okey. Jadi dia berkata, sebenarnya kamu bukan riak, tapi memang sebab kamu tu gitulah keadaannya. Jadi riak tu disamarkan sebagai tidak riak. Dahsyat lagi. Halusnya pasal ulama tinggi ni lagi payah nak gitu. Riak tu dia kata tak apa kamu tu. Pasal sebenarnya tu bukan riak. Kamu memang oleh kerana orang kenal belaka, maka gitulah sifat dia. Okey. Jadi kalau kamu keras kepada orang lain pun bukan sombong tu sebenarnya, sahaja kerana tegas membela agama. Padahal dalam hati tu wallahu taala alam. Kita tak tahu. Hati tak ada siapa pun boleh kata. Cuma antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Cara iblis dia kata apa? Sama saja dengan jumlah pesakit yang mematuhi pantangan doktor, dia jauh lebih besar dari jumlah yang memahami penjelasannya. Cara menyadari talbis tersebut adalah dengan mengerti keadaan berikut. Seandainya seseorang menyombongkan diri kepada orang lain dengan niat meraih posisi yang lebih tinggi dari kedudukan orang lain itu dalam majlis, atau ada yang berhasad dengan mengunjingkan orang lain, maka si alim itu tidak marah kerana kemaksiatan tersebut sebagaimana halnya dia marah untuk kepentingan peribadi. Meskipun orang yang digunjingkan tadi pengawal syariat. Bezanya gini. Kalau betul kamu ni tidak sombong dan sebagainya atau buat kerana agama, di saat orang lain kena hina pun kamu akan trigger. Pasal yang trigger tu adalah sensitiviti kamu terhadap agama. Tapi kalau orang lain penjaga agama, alim ulama lain kena hina, kamu tak trigger. Bila orang hina kamu trigger, maknanya kamu sekarang ni adalah kerana peribadi.
bukan kerana agama. Jadi Ibnu Jauzi letakkan indikator-indikator untuk kita cek. Sebab kadang-kadang bila kita tak buat lagu tu, kita rasa betul lah, aku bukan sombong, aku tak ada pun niat gitu. Betul, kamu tak kata dia sombong, tapi di saat agama, pendakwah orang lain dihina, kamu diam, relax, tak apa lah, ikut dia lah. Kamu dihina, padahal orang tu hina agama juga. Tapi bila orang hina kamu, baru kamu rasa trigger. Maknanya kamu ada kepentingan peribadi, bukan kerana agama semata-mata. Allahul Musta'an. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk ni sebenarnya sedap nak bahas sikit lagi. Cuma masa tu lah, masa. Oleh kerana masa tu sekat tu je, saya ingat kita berhenti sekat ni lah dulu. Okay. Syubhat yang sangat unik ni, saya akan ulang di sini. Syubhat yang sangat unik. Kita berhenti di sini dekat dengan TM. Laju dah baca tapi tak ada habis juga. Okey. Kalau orang para ilmuwan pun kena, kita orang awam lagi lah. Betul tak? Ni bicara tentang ilmuwan. Tiba-tiba kalau kita orang awam, tak siapa pun tahap ilmu yang banyak. Masalahnya talbis iblis tu kadang-kadang kita ilmu tak banyak ni berasa ilmu cukup lekat belakang. Yang tu yang masalahnya. Allahu akbar. Allahul Musta'an. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Kita sambung dalam keadaan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bantu kita dalam menjaga agama kita, menjaga hati kita, menyelamatkan kita dari tipu daya iblis, menjaga keikhlasan hati kita dan menjadikan kita orang yang benar dalam agamanya, benar dalam akhlaknya, benar dalam niatnya, benar dalam akidahnya. Apapun semua tu kita mengharap, sangat-sangat mengharap kepada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi peluang kepada kita untuk sambung bacaan kita pada kitab ini untuk mengetahui tipu daya iblis terhadap kita semua, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.